indahnya pantai. Lagi-lagi pula waktu sekarang, waktu PKP, semua orang tak boleh keluar. Kiki jealous lah tu. Baik, kita nak sambung semula. Kita sambung semula bahagian yang kedua. Yang apa nama ni, bahagian kedua kita dalam tajuk ini ialah berkenaan dengan kisah. Okey, berkenaan dengan kisah. Mana saya punya apa tu, saya punya gambar ni, mana dia? Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ping. Keluar dah. Baik, kita akan sambung untuk bahagian kedua ini, iaitu berkenaan dengan kisah. Okey, cerita apa? Cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dia pergi ke Gua Hira. Okey. Baik, murid-murid boleh baca ikut apa yang saya tunjuk Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Maknanya memang Nabi Muhammad SAW memang selalu sangat pergi Gua Hira tu. Untuk apa? Kan dia sebut tadi tu, untuk beribadah. Baik, kita tahu walaupun walaupun bentuk muka buminya agak agak bukan rata, tapi Nabi Muhammad SAW tetap sabar walaupun pendakian agak mencabar. Zaman Nabi dulu, Nabi pun bersukan. Apa sukan Nabi? Sukan Nabi ialah hiking. Ni ditulis sini dalam pendakian. Okey, sabar walaupun pendakian agak mencabar. Okey, zaman Nabi pun dah hiking. Jadi kalau kita nak ikut macam Nabi, tepuklah dada, tanyalah iman. Nak ikut macam Nabi ke tidak? Kalau kita hiking, ingat, kalau kita hiking, kita niatkan kerana Allah Ta'ala, maka kita punya kelakuan dapat pahala dah, dapat pahala free. Okey, hiking itu perkara yang sunnah sebab Nabi buat. Baik, seterusnya kita lihat, kita go through kepada muka surat yang ke berapa tadi ni? Muka surat 103. Tengok ni 103. Baik, 103 kisah penurunan. Ni baru starting ni baru starting. Saya tak boleh lepas ni, nanti berjalan sendiri. Baik, kisah berlaku bila? Okey, kisah ini berlaku pada mana ni? Okey, kisah ini berlaku bila? Pada 17 Ramadan. Kisah ini berlaku pada 17 Ramadan. Bulan Ramadan ni semua tahu kan, bulan puasa kan. Okey, usia baginda pada waktu itu berapa? 40 tahun. Jadi siapa postman ni? Postmannya ialah malaikat. Malaikat pembawa wahyu ialah malaikat yang bernama malaikat Jibril. Baik, peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu Nabi Muhammad SAW ketika baginda beribadah. Jibril alaihi salam meminta Nabi Muhammad SAW membaca, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihi salam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Okey, perkara ini berulang-ulang sehingga 3 kali. Okey, baginda memberikan jawapan yang sama selepas 3 kali. Selepas 3 kali meminta, selepas Jibril minta Nabi Muhammad membaca sebanyak 3 kali, baginda membaca dan memeluknya. Meminta baginda membaca dan memeluknya. Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad SAW membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Baik, kisah ini seperti mana yang telah saya ceritakan kepada kamu. Okey, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad yang pada ketika itu berada di Jabal An-Nur, di Gua Hira spesifiknya di dalam gua lah. Malaikat jumpa pada Nabi, beritahu pada Nabi, minta Nabi untuk membaca. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bacalah. Okey, bacalah, kata Jibril. Tapi Nabi Muhammad beritahu, saya tidak boleh membaca, saya tidak boleh menulis. Ma'an Nabi Qari'in, katanya. Okey, sehingga 3 kali
Jibril minta Nabi Muhammad membaca, Nabi cakap tak boleh. Minta lagi, Nabi cakap tak boleh. Minta lagi, Nabi cakap tak boleh. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Selepas itu malaikat memeluk Jibril. Malaikat memeluk Jibril pula. Malaikat memeluk Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada Nabi. Jadi malaikat sebut, Nabi ikut. Itulah juga benda yang kita gunakan di sekolah. Yang macam saya pakai di sekolah, saya sebut, kamu ikut. Itu cara belajar. Salah satu cara belajar. Baik, kita kembali kepada itu tadi peristiwa semasa penurunan. Okey. Baik, tadi kita dah tahu malaikat mengajarkan Nabi Muhammad membaca ayat. Baik, ayat apa yang dibaca? Okey. Ayat yang dibaca ialah seperti yang tertera ini. Okey, Nabi Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq tu macam mana? Bukalah sendiri Al-Quran, cari surah Al-Alaq, bacalah ayat yang pertama sehingga ayat kelima. Itulah kumpulan ayat yang pertama sekali yang malaikat bawa berjumpa kepada Nabi. Itulah dia wahyu yang pertama. Ayat Al-Quran yang pertama sekali turun, itu dia. Jangan lupa, benda ni kita nak pakai sampai bila-bila ni. Kalau orang tanya, bro, ayat Al-Quran yang pertama sekali turun apa? Kamu dah boleh jawab. Ayat apa tuan-tuan? Ayat apa murid-murid? Ayat daripada surah Al-Alaq, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5. 5. Okey, 5. Baik, apa yang berlaku selepas kisah itu? Selepas Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh Jibril, diajarkan oleh Jibril, apa yang berlaku selepas itu? Baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda. Sabar. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya. Sepupu siapa? Sepupu Khadijah. Okey. Sepupu Khadijah ni namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Siapa dia Waraqah bin Naufal ni? Dia bukan biasa-biasa, okey? Dia bukan biasa-biasa. Dia ni ialah seorang pendeta Nasrani. Pendeta ni kita kata macam ni lah. Dia orang paling alim lah dalam agama Nasrani. Menurut Waraqah, kita sambung lagi. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Baik, Waraqah kata apa? Waraqah cakap dengan Khadijah, suami kamu ini sebenarnya melalui proses perlantikan sebagai rasul. Okey. Macam mana Waraqah tahu? Waraqah ini orang yang alim dalam agama dia. Dia membaca kitab sebelum kitab Al-Quran. Maknanya di dalam kitab yang diberi pada orang Nasrani ini, kitab apa? Kalau ingat. Okay, dalam kitab ni dah diceritakan dah tentang akan ada seorang daripada orang Arab ni akan dilantik sebagai seorang rasul. Dan bila Khadijah radhiyallahu anha ini datang bertemu dengan Waraqah, terus Waraqah kata apa? Okey, confirm inilah orangnya yang pernah disebut di dalam kitab agama Nasrani. Kitab agama Nasrani apa? Kitab sebelum Al-Quran apa? Dia ada 4 kitab kan yang kita belajar dulu tu. Ada 4 kitab. Okey. Kitab apa? Kitab Taurat, kita ada kitab Injil, kita ada kitab Zabur dan kita ada kitab Al-Quran. Okey, Al-Quran yang paling last sekali. Dalam 4 kitab ni, carilah kitab apa namanya. Okey. Baik, seterusnya kita akan go through kepada muka surat yang berikutnya. Muka surat berikutnya, kisah tadi dah habis dah. Okey, kisah tadi dah habis. Baik, kita akan berehat sebentar bagi memberi kamu ruang masa untuk berfikir dan cuba mengingat kembali tentang kitab-kitab dan juga kisah yang berlaku tadi. Okey.
Baik, sebelum saya tamatkan video bahagian ini, saya nak ulang semula tentang apakah keseluruhan yang ada dalam muka surat ini. Baik, dalam muka surat ini yang kita telah bincangkan tadi ialah kita berbincang ataupun kita mengulang kaji tentang kisah yang berlaku. Kisah yang berlaku. Apakah yang Nabi buat di Gua Hira? Secara ringkasnya, Nabi memang pernah pergi ke situ sebelum dia jadi Rasul. Untuk apa? Untuk beribadah. Simple saja. Apa yang Nabi buat, semuanya adalah untuk ibadah. Baik, dalam dia duduk beribadah, datang malaikat. Bawa ayat Al-Quran, disampaikan kepada baginda. Okey, baginda pada masa itu dalam pertama kali merasa agak ketakutan. Turun berjumpa dengan, balik ke rumah lah. Turun balik rumah, jumpa dengan isterinya. Lalu isterinya pun bawa kepada Waraqah bin Naufal dan ceritakan tentang apa yang berlaku. Dan daripada situ kita dapat lihat, kita dapat tahu bahawasanya inilah titik permulaan bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.